akan sambung pembelajaran kita daripada garis masa zaman air batu. Garis masa zaman air batu ya. So kita akan memulakan pembelajaran yang hari ini untuk garis masa zaman air batu. Alright. Kita akan lihat di sini. Alright, garis masa zaman air batu. Kita tahu bahawa zaman air batu terbagi pada 4 tahap, iaitu Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Seperti mana yang cikgu ajar, bahawa kita perlu kalau kita lihat bagaimana kita nak mengetahuinya, kita akan menyusunnya dengan cara M, kemudian P, kemudian MP, P dan juga H. MPPH bermakna Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Itu susunan dia. Ada yang kata hari itu mama papa pergi honeymoon. Ikutlah mana-mana mama papa pergi honeymoon. So kalau kita lihat, ahli paleontologi yang mengkaji sejarah bumi berpendapat bahawa hidupan di bumi bermula semenjak 545 juta tahun dahulu, dan inilah pelbagai kehidupan ataupun pelbagai hidupan yang wujud mengikut garis masa daripada zaman dulu lagi, iaitu pada 500 juta tahun dahulu, binatang-binatang seperti trilobite, Eurypterids dan juga Crimnostone lily yang ini. So ini adalah binatang-binatang yang wujud pada 500 juta tahun dahulu. Kemudian 25 juta tahun kemudian Dipterus ataupun kita katakan berbentuk ikan. Kemudian 5.2 juta tahun dah mula ada coil cephalopod, itu adalah dalam bentuk cangkerang. Kemudian 2 juta tahun selepas itu berlakunya binatang-binatang, wujudnya binatang-binatang seperti keluarga dinosaur seperti Stegosaurus, Diatrima dan juga Hyracotherium. Kemudian 12,000 tahun kemudian, 12,000 tahun ada Deinotherium. Maknanya di sini macam mana kita katakan, macam mana cikgu, macam mana ingat benda-benda ni? Sebenarnya begini. Kalau kita lihat dari garis masa daripada 500 juta sampai 12,000 tahun dahulu, kalau kita lihat ke arah makin ke kanan yang mula-mula ini semua adalah binatang-binatang yang sebenarnya kita boleh kategorikan sebagai binatang yang apa? So kita boleh, cikgu akan letak di sini. Ini adalah hidupan sel. Hidupan sel, maknanya hidupan sel yang kecil-kecil. Hidupan sel yang kecil-kecil. Dia kecil-kecil, maknanya di sel dalam bentuk organisma. Hidupan sel kita kata sebagai organisma. So kemudian apabila berjuta-juta tahun kemudian, organisma itu banyak yang ada yang tinggal di dalam laut, yang ada air dalam laut. Jadi daripada situ wujudnya ini dikatakan sebagai hidupan laut. Dan bermakna di sini di darat tak ada apa-apa lagi. Dia mula semuanya di laut. Di laut hidupan sel, organisma, kemudian ada hidupan laut. Daripada situ hidupan laut tu sel-sel organisma tadi telah pergi ke ke pinggir pantai. Ini dikatakan untuk 52 juta tahun itu di pinggir pinggir pantai. Maknanya pinggir-pinggir laut baru ada cangkerang. Maknanya dah sedikit demi sedikit yang hidupan sel tadi telah naik pergi ke darat. Tapi di pinggir-pinggir pantai dulu. Kemudian daripada pinggir pantai barulah ianya naik ke darat. Ke darat. Dan di sini diteruskan dengan haiwan itu semakin semakin menjadi kita kata memenuhi darat lah. Yes. Memenuhi kawasan darat. Yes. Kita kata berevolusi.
Diorang ni berevolusi daripada bermula daripada laut, okey, air, kemudian naik ke pinggir pantai, kemudian naik ke darat. So dia berevolusi macam tu. Okey. So ada soalan, dia kata okey, Muhammad, okey, ya, macam jurung dan buaya lah. Okey, betul lah. Macam jurung dan buaya. So dia kata, okey, bukankah kita baru 2020, macam mana ada 500 juta tahun dahulu? Alright. Okey, ideal. Sebenarnya usia bumi adalah 4 bilion 4,000 juta tahun. Umur, okey, yes, umur bumi ni 4,000 juta tahun. Umur bumi ni Yang kita ni tahun 2020, okey, itu adalah tahun Masihi. Di mana tahun yang dikira, tahun yang dikira bermula daripada kelahiran Nabi Isa atau Jesus Christ. Okey, bermula tahun kelahiran Jesus Christ, maka bermulalah tahun 1 Masihi. Sampailah kita sekarang tahun 2020. Maknanya 2020 tahun dahulu Nabi Isa or Jesus Christ lahir. So sebelum tahun Masihi itu apa? Maknanya itu dipanggil tahun sebelum Masihi. So ataupun BC. Okey, BC. So kalau tahun BC tu ada lagi tak? Lagi banyak. Tahun BC tu lagi banyak. Okey, sampai beribu-ribu juta tahun. Okey, so sebelum kelahiran Nabi Isa tu. So yang itu tidak ada rekod. Kerana manusia baru ada rekod pada tahun 1 Masihi. Sebelum tu tak ada rekod. Okey, macam mana orang itu tahu tahun apa Nabi Isa atau Jesus lahir? Sebab tahun itu jugalah mereka rekodkan tahun tu Nabi Isa atau Jesus Christ lahir. So tahun itu telah direkodkan. Okey, itulah tahun 1 Masihi. Jadi mereka nak kira, siapa yang kira adakah tahun itu juga diorang rekod? Tak. Sebenarnya selepas beratus tahun, okey, mereka merekodkan. Untuk ahli sejarah rekodkan, kita kena kira yang ini adalah sebagai tarikh ataupun tahun dikira sebagai 1 Masihi. 1 Masihi. Okey. Jadi itu tugas ahli sejarawan lah. Ya. Ahli sejarawan, ahli matematik. Dia kata untuk memudahkan satu dunia pakai tahun Nabi Isa lahir sebagai tahun Masihi. So satu dunia gunakan. Okey. So itu memudahkan lah. Ikutkan kalau di Malaysia ni kalender ada 2. Okey, iaitu kalender Masihi dan juga kalender Hijrah. Kalender Hijrah kan kalender Islam. So itu antara perbezaan lah. Okey, so bagus. So sekarang kita dah tahu tentang kita kata sebagai kewujudan kehidupan mengikut garis masa. Kemudian kita teruskan lagi dengan ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey. Baik, kita lihat ciri-ciri zaman air batu yang akhir. Okey. Kita lihat ciri-ciri zaman air batu akhir bermula pada 8,500. Okey, 8,500 tahun dahulu. Okey. Okey, yes, betul. Kejap. Baik. Kita lihat bumi mengalami cuaca panas. Maknanya 8,500 tahun dahulu maknanya bukan berjuta-juta, yang beribu tahun dahulu bumi mula mengalami cuaca panas. So suhu dunia telah meningkat. Okey. Sekejap sekejap. Okey. Baik, okey, kita lihat suhu dunia meningkat menyebabkan kecairan air batu ataupun pengglasiran. Okey, kecairan air batu berlaku sebab apa? Suhu meningkat. Macam tu juga kalau katakan macam kamu keluarkan ais, ataupun air batu daripada dalam peti ais, dalam freezer. Kamu keluarkan air batu tu dalam freezer, kamu biarkan dia semakin lama semakin mencair. Kenapa? Di luar daripada peti ais itu suhunya adalah lebih tinggi berbanding suhu dalam
dalam freezer tu. Itu kecairan air batu ataupun pengglasiran. Dan pengglasiran ini memberi kesan yang besar terhadap rupa bentuk fizikal bumi. Iaitu bila kita tahu bahawa bila ais dia mencair, maka air laut akan meningkat. Ya, air laut akan meningkat. So kita lihat di sini, mula-mula paras air laut akan meningkatlah. Okey. Macam kalau kamu beli teh ais. Okey, kamu beli teh ais secawan. Okey, dalam tu kamu penuhkan dengan ais ataupun air batu. Tapi apabila air batu itu cair, maka air dia akan bertambah. Okey, dan mungkin kalau kamu biarkan lagi dia akan melimpah. Itu kerana apa? Kerana kecairan air batu. So, kecairan air batu pada zaman air batu ini telah menyebabkan paras air laut dunia pun meningkat. Bila meningkat, maknanya di sini kita lihat banyak kawasan telah ditenggelami air. Maka wujudlah bukit bukau dan kawasan tanah tinggi. Dan juga tasik dan pulau pun terbentuk. Dan pada waktu inilah berakhirnya zaman air batu. Dan cuaca yang tidak lagi sejuk membolehkan manusia manusia menjalankan pertanian dan pengeluaran makanan. Sebab kalau katakan tanah tu dipenuhi dengan ais, macam mana nak bercucuk tanam? So tak boleh nak bercucuk tanam. Kan? Sebab tanah penuh dengan ais. So sebab itu bila ais dah mencair, nampak tanah, barulah aktiviti pertanian tu dijalankan. Kemudian dengan kecairan air batu itu menyebabkan terpisahlah tumbuhan dan haiwan di kawasan yang berbeza. Maksudnya di sini, kalau binatang yang bercuaca panas, dia akan tinggal di kawasan yang panas. Kalau binatang yang memang dia mampu untuk dalam cuaca yang sejuk, maka mereka akan pergi tempat yang sejuk. Jadi itu telah memisahkan tumbuhan dan haiwan. Baik. Kita lihat di sini satu fakta yang agak menakutkan di mana ahli sains menjangkakan suhu dunia akan meningkat lagi. Sekurang-kurangnya 9 darjah Celsius setiap 50 tahun. Maknanya bumi semakin lama semakin panas. Kalau ais tak ada, apa yang jadi? Air laut akan meningkatlah. Air laut akan semakin meningkat. Kita lihat sini. Kerana apa suhu semakin meningkat? Kerana ada perindustrian. Kemudian pembakaran terbuka. Penebangan pokok. Yes, global warming. Pemanasan global. Pembakaran minyak enjin kenderaan. Ya, betul. Telah meningkatkan suhu dunia. Betul tu Daniel. No. Kalau semua ais bumi cair, tak ada tsunami. Tsunami berlaku kerana gempa bumi, bukan sebab ais cair. So apa yang berlaku sebenarnya adalah apabila suhu bumi semakin bertambah, ais tu yang akan mencair. So bila ais tu mencair, menyebabkan dia akan memenuhi air laut. So air laut akan meningkat. So bila air laut meningkat, kawasan-kawasan bumi yang rendah akan ditenggelami air. Akan ditenggelami air. So sebab itu beritahu bahawa aktiviti seperti perindustrian. Perindustrian seperti perkilangan, semua itu telah menyebabkan suhu meningkat. Yes, lapisan ozon semakin menipis sebab pelepasan klorofluorokarbon. Yes, air laut masih meningkat. Sebab apa? Suhu terus meningkat dan meningkat dan meningkat. Suhu dunia semakin meningkat. Tapi semasa awal-awal PKP, awal-awal COVID itu, bulan pertama dan bulan kedua, kita lihat banyak lapisan ozon telah telah pulih, telah kembali sihatlah. Sebab apa? Sebab kurangnya pencemaran. Sebab semua ekonomi terhenti,
kan. Jadi telah berlaku pemulihan ya di kawasan lapisan ozon tu. So itu antara perkara yang bagus lah. Okey, perkara yang bagus. Okey. Jadi cikgu lihat itu adalah satu perkembangan yang baik lah. Namun kalau selepas ini kita melakukan perindustrian, pembakaran terbuka apa semua penebangan pokok, so ianya akan menyebabkan penipisan lapisan ozon semula lah. Okey. Sebenarnya kalau air terlebih, tak tenggelam, dunia akan tenggelam, bumi akan tenggelam, air laut akan naik. Okey. Kalau nak sejukkan bumi, kenapa tak pasang aircon kat semua sudut bumi? Okey. Kalau nak sejukkan bumi, sebenarnya cara yang paling baik ialah banyakkan tanam pokok. Okey, banyakkan tanam pokok. Itu boleh mengurangkan peningkatan suhu bumi. So kita lihat peningkatan suhu dunia boleh menyebabkan kenaikan paras air laut itu. Kan? Baik. Pembinaan awan hanya untuk hujan, menurunkan hujan. Okey. Yes. Tak ekor nanti, yes. Lapisan ozon kalau tak ekor banyak-banyak, lapisan ozon makin nipis. Kan? Okey. Jadi kesimpulannya adalah kita banyakkan tanam pokok. Okey, baik. Ciri-ciri zaman air batu akhir, di mana kita lihat zaman air batu akhir tadi maknanya kecairan telah mula berlaku, banyak pengglasiran ya. Jadi menyebabkan kita lihat kehidupan manusia tu, terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamas yang sejuk, mereka hidup secara nomad ataupun berpindah rendah. Nomad tu maknanya berpindah rendah. Dan mereka telah memburu binatang. Ini seperti orang-orang daripada zaman ais. Okey, nak buat lapisan ozon lebih tebal iaitu jangan lakukan pencemaran. Okey, jangan lakukan pencemaran, jangan lakukan pembakaran, jangan guna aircon. Okey, banyakkan tanam pokok. Okey, jangan bawa kenderaan. Okey, kemudian gunakan apa? Gunakan kuda ke apa semua kan. Tu. Jangan guna kereta, jangan guna lori, motor apa semua jangan. Okey, baik. Tanah pamas yang sejuk. Okey. Sebenarnya manusia boleh, kalau tidak berlaku pencemaran, lapisan ozon boleh menebal semula. Okey. Yes. Okey, manusia tinggal kat tanah pamas sejuk, maknanya tanah pamas yang sejuk. Tanah pamas tu maknanya tanah pamas yang apa? Yang penuh dengan ais. Basikal boleh. Okey. Soalan tu kau boleh jawab sendirilah. Kan? Baik, maknanya apa? Maknanya memang boleh guna. Kan? Kemudian kita lihat binatang seperti mammoth berbulu, badak, kuda dan singa tinggal di kawasan tanah pamas yang sejuk juga. Okey. Tanah pamas tu yang sejuk kerana apa? Kerana di bawah dia ada banyak ais dan ais tu baru nak mencair ya. Kemudian aras laut, permukaan air laut membeku, paras air laut rendah. Okey. Kemudian pulau-pulau bersambung dengan tanah besar. Manusia dan binatang migrasi dengan mudah. Itu pada permulaan peringkat zaman air batu akhir. Okey. Baik. Tumbuhan, rumput dan tumbuhan renik yang menjalar. Okey, pada awalnya suhu dunia terlalu sejuk. Okey. Dunia dipenuhi salji, terutama di kawasan kutub dan benua Eropah. Okey. Dan walaupun benua di utara dan selatan masih sejuk, di benua Asia suhu mulai panas menyebabkan manusia berhijrah ke benua Asia. Okey. Dan antara ciri-ciri fizikal bumi iaitu permukaan air laut membeku menyebabkan sebahagian besar bumi diliputi salji. Kecairan air batu menyebabkan kawasan tanah rendah tadi ditenggelami air. Okey, dan membentuk tasik. So kecairan air batu ini menyebabkan paras air laut meningkat seperti hari ini. Kerana apa? Kecairan. Okey. Yes, betul sudah. Ikan selalu tangkap dan dibunuh secara kejam, kenapa tak pupus? Okey, kerana ikan yang selalu tangkap ialah ikan yang kecil-kecil seperti ikan bilis dan juga ikan-ikan yang biasa dimakan. Jadi yes, dia sekali betul banyak. Okey. Baik. Perubahan zaman air batu akhir di mana kita lihat perubahan wajah dan bentuk fizikal bumi. Okey, di mana
glasier. Glasier ni maknanya kecairan. Kecairan air batu ni telah menukarkan rupa bentuk fizikal bumi seperti yang terbentuk pada hari ini. Okay. Yes. Okay, guna kereta elektrik tidak merosakkan lapisan ozon. Betul. Okay. Air batu cair daripada kawasan tanah tinggi itu dan gunung akan membawa bersama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. So, itu telah menukarkan rupa bentuk fizikal bumi. Itu perubahan dia. Okay, yes, kalau paras air laut tak meningkat, okay, dia akan, pentas sudah akan wujud sebenarnya. Yes. Kita lihat perubahan iklim, bumi mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Okay. Kemudian perubahan aliran sungai di mana saliran sungai turut berubah kepada bentuk yang ada pada hari ini akibat kecairan air batu lah. Sungai pun berubah sikit. Paras air laut pun berubah di mana kecairan air batu menyebabkan perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Maknanya perubahan itu berlaku kerana apa? Air batu telah mencair. Okay. Kemudian perubahan tasik air tawar di mana kecairan air batu membentuk tasik-tasik air tawar seperti Great Lakes di Kanada dan juga tasik dayang bunting di Malaysia. Okay, tasik dayang bunting di Malaysia. So kita melihat bahawa kecairan air batu ni menyebabkan memberi kesan yang banyak kepada bentuk fizikal bumi ni yang berubah. Daripada dulu tak ada tasik menjadi tasik. Kemudian dulu kawasan yang dulu daratan separuhnya telah tenggelam. Okay. Tasik dayang bunting terletak di Langkawi, Kedah. Okay, Langkawi. Okay. Baik. Perubahan hidupan di bumi iaitu kita lihat pada zaman ini telah berlaku kepupusan binatang. Di mana binatang yang hidup pada zaman Pleistosen ini mengalami kepupusan. Antara binatang yang pupus ialah seperti mammoth, sloth dan juga harimau bertaring. Secara umumnya semua binatang-binatang zaman air batu ini telah pun pupus. Telah pun pupus. Kemudian berlakunya pergerakan keluar manusia di mana perubahan iklim ini memberi kesan terhadap kehidupan manusia. Sebab apa? Manusia ini perlu menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Jadi manusia bergerak keluar dari benua Afrika dan secara beransur-ansur mendiami benua Eropah dan benua Asia. Kerana suhu di Asia dan Eropah tidak lagi terlalu sejuk. Dan pada zaman air batu akhir inilah suhu bumi adalah kekal seperti hari ini. So dia stabil lah. So pada peringkat awal tu dia belum stabil lagi. Suhu menjadi terlalu sejuk semua. Itu perubahan hidupan di bumi inilah. Itu yang berlaku. Dan itu kesan secara kita lihat daripada sudut dunia. Bagaimana pula kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara? Kesan zaman air batu akhir ini turut memberi kesan terhadap Asia Tenggara. Dua kesan yang penting pada zaman air batu akhir ialah bukan keunikan, tolong betulkan ya. Itu sebenarnya adalah kita katakan sebagai kenaikan. Bukan keunikan tapi kenaikan. Kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Dan pergerakan manusia di sekitarnya. So, kenaikan paras air laut di pentas Sunda inilah dia. Dulu ini dipanggil pentas Sunda. Kalau kita lihat, sini ada Malaysia, sini ada Sabah Sarawak, kemudian sini ada Sumatera, kemudian sini ada Pulau Jawa. So semua ini bersambung. Tetapi kemudian kalau kita lihat, apabila berlaku kecairan ataupun glasier, menyebabkan ini yang berlaku ya. Di mana kawasan-kawasan yang rendah telah ditenggelami air. So pentas Sunda tadi tenggelam, tinggallah yang tinggallah kawasan-kawasan yang tinggi itu menjadi kawasan daratan seperti sekarang. Yes. Tingginya air naik, itu bermaksud banyak berlaku kecairan.
Okey, semasa zaman air batu dululah. Okey. So kalau kita lihat sebelum 10,000 tahun dahulu, Asia Tenggara adalah sebuah kawasan tanah yang luas menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan. Dan ini dikenali sebagai pentas Sunda. Okey. Keluasannya melebihi 3.2 juta kilometer persegi. So kawasan ini adalah kawasan tanah pamah yang terbentuk pada zaman Pleistosen. Okay, pada waktu itu paras air laut dia rendah lah. Okay. Ya, kalau dulu bolehlah naik kereta ke Australia tapi tak tahu lah berapa jam. Mungkin naik kereta daripada Malaysia pergi ke Australia tu mungkin mencecah hampir 5 hari kot baru sampai. Kan, naik kereta 5 hari. Kan? Baik naik flight je kan. Kemudian manusia yang mendiami rantau Asia Tenggara khususnya di kawasan pentas Sunda. Okay, manusia berkongsi tamadun yang sama seperti kepercayaan, asal-usul keturunan, bahasa, budaya dan masyarakat. Contohnya penduduk Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand dan Selatan Filipina berkongsi bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu. Okay. Sebab apa? Sebab kita dulu adalah satu rumpun di mana kita semua berkongsi kawasan yang sama. Berkongsi kawasan yang sama. Okay. Baik. Kemudian perubahan aras air laut yang aktif berlaku pada 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu. Aras air laut naik 100 hingga 120 meter. Maknanya apa? Maknanya 100 hingga 120 meter bermakna telah naik antara kita boleh anggarkan kenaikan dia antara kita boleh bayangkan dia naik setinggi bangunan antara 12 tingkat no 15 tingkat ke 25 tingkat. Okey, maknanya kalau bangunan tu 12 kita kata 25 tingkat separuh daripada KLCC. Yes. Kita kata separuh daripada KLCC tu tenggelam. Itulah tingginya kecairan air laut menyebabkan kawasan-kawasan yang setinggi separuh KLCC itu tenggelam. Okey, tenggelam ke bawah. Tenggelam kawasan itu, siapa-siapa yang tinggal kat kawasan itu pada waktu itu tenggelam lah. Tenggelam lah pada waktu itu. Ya, tenggelam sepenuhnya. Okey, yes. Bukan sahaja Washington, kemungkinan besar Singapura juga memang tenggelam. Okey, Singapura juga tenggelam. Baik. Pada masa itu, pentas Sunda merupakan dataran yang mempunyai kawasan tanah rendah di antara pulau-pulau yang wujud pada hari ini. So kepulauan Sumatera, Jawa, Borneo berada di atas pentas Sunda dan kawasan yang dihubungkan melalui daratan seluas lebih 3.2 juta kilometer persegi. Menyatukan Burma, ataupun Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, semenanjung Tanah Melayu, Borneo dan juga Singapura. Kemudian dan keempat, kalau kita lihat pembentukan sungai dan tasik di mana kecairan air batu pada peringkat akhir zaman Holosen atau zaman air batu akhir ini menyebabkan terbentuknya sungai dan tasik di Asia Tenggara. Antara sungai terbesar iaitu Sungai Sunda Utara, iaitu sungai yang terbentuk mengalirkan air ke dalam tasik dan laut, dan aliran air sungai ini telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi sungai dan membentuk Selat Melaka, Teluk Siam dan juga Laut Jawa. So Tanah Melayu tu Malaysia kan? Yes, Tanah Melayu tu adalah Malaysia. Betul. Terima kasih banyak. Okey. So dengan itu kita telah habis dengan bab 2 ini sebenarnya, tapi sebelum kita ni cikgu nak kamu lihat dulu, iaitu kita nak lihat tempat-tempat yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari tadi, iaitu kita nak lihat berkaitan dengan Tasik Dayang Bunting ke. Jom. Sebab itu cikgu dah bertukar mod kepada mod
Mod kapal terbang, naik kapal terbang. Yes, jom. Kita naik kapal terbang. Okay, so kita di luar bumi sekarang ni. Yeah. Okay, so jom. Kita pergi. Alright. Baik. Alright, so kita pergi ke Langkawi. Siapa pernah pergi Langkawi? Okay, Langkawi ni kalau mak-mak kita suka lah. Sebab apa? Langkawi ni tempat mak-mak kita pergi beli mangkuk. Okay, beli mangkuk, pinggan, itulah dia. Kan? So inilah dia Pulau Langkawi. Okay. So kalau kita lihat di sini, okay, adanya Pulau Dayang Bunting. Bukan, Mariana Trench ada dekat ni, dekat tepi Filipina. Okay. Baik, so Pulau Dayang Bunting. Ini Pulau Dayang Bunting dan di sini wujudnya Tasik Dayang Bunting. Okay. Oh, pernah pergi kan? Okay. Dan kalau tak silap cikgu, Tasik Dayang Bunting ni terletak di sini. Lake of Pregnant Maiden. Kan? Pregnant Maiden. Ini dia. Tasik Dayang Bunting. Yes, betul. Betul-betul macam perempuan mengandung atau perempuan bunting. So kita mungkin boleh pergi lihat di sini untuk kita lihat. Boleh capai tak? Okay, kita mendarat. Cantik. Adusuan. Tasik Dayang Bunting ni. Ada angsa. Ada life jacket semua. So ini adalah Tasik Dayang Bunting di mana ini adalah Tasik Semula Jadi. Okay. So ini adalah Tasik Semula Jadi. Okay. Yang wujud. Dan ini adalah wujudnya Tasik ini adalah kerana apa? Kerana ianya kerana ianya ia wujud hasil daripada kecairan glasier, iaitu kecairan pada zaman Holocene. Memang besar. Okay. Dan kenapa dikatakan sebagai Tasik Dayang Bunting? Okay. Kerana kalau kita lihat kalau tak salah cikgu kat sini tu. Okay. Rupa gunung-gunung yang ada kat sini ni, kalau ikut susunan dia, macam rupa bentuk perempuan yang sedang mengandung. Okay. So dia bentuk dia sebab tu panggil Pulau Dayang Bunting. Okay. Yes. Okay. Dia macam dia bentuk dia macam tu. Okay. Jadi so sebab tu dipanggil Pulau Dayang Bunting. Okay. Bunting means pregnant lah. Bunting means pregnant. Okay. Yeah. Maksud Dayang Bunting. Okay, Dayang is a lady. Okay, is a lady. Bunting is pregnant. Okay. Itu yang berkaitan dengan Tasik Dayang Bunting lah. Okay, so kalau kita lihat itu daripada di Langkawi. Itu di Langkawi. Okay. Kemudian kalau kita lihat itu yang berlaku di Langkawi. Okay. Seterusnya kita boleh lihat juga. Okay. Baik. Singa besar kat mana?
Apa yang singa besar? Singapura. Baik. Kalau kamu lihat, okey, macam cikgu tunjuk hari tu kan, kawasan yang, okey, yes, betul. Betul, Cristiano. Kalau kita lihat kawasan yang warna biru cair ni, inilah kawasan yang dipanggil pentas benua. Okey, pentas benua. Okey, iaitu dipanggil pentas Sunda lah. Ini semua pentas Sunda. Okey. Kemudian dia naik kat sini semua pentas Sunda. Singa besar, mana singa besar? Ini lah ni. Ini Sabah Sarawak lah ni. Okey. Singa besar. Okey. Baik. Kemudian apabila berlaku kecairan air batu ataupun glasier, okey, menyebabkan kawasan ini tenggelam. So dulu kita boleh pergi berjalan kaki daripada Malaysia Singapura ni berjalan kaki terus sampai ke Australia. Okey. Cetek 100 meter.